Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya dimaklumkan bahawa saudara Redwanti telah membuat bermacam-macam teguran ataupun komen terhadap kononnya pandangan saya yang terlalu ingin mendapatkan sokongan orang-orang bukan Islam, ya. Ini berhubung dengan persoalan sambutan Christmas, di mana pegawai-pegawai daripada Jabatan Perdana Menteri telah mengarahkan supaya salib-salib diturunkan dan nyanyian-nyanyian lagu keagamaan Kristian tidak dinyanyikan semasa Perdana Menteri datang, ya. Dan dia mengatakan bahawa itu merupakan satu tindakan yang wajar, ya, kerana Perdana Menteri orang Islam, maka orang Kristian kena hormat, dan orang Islam kita ni dah terlalu banyak, dah terlalu toleransi dengan orang-orang yang Kristian yang hanya tak sampai 10% daripada rakyat lah, dan sebagainya lah, ya. Inilah yang saya rasa masalah yang dihadapi oleh saudara Redwanti. Saya adalah membaca beberapa tulisan beliau dan kesimpulan saya lah terhadap dirinya, ya, dia ni seorang yang terlalu ingin, ya, untuk membuktikan bahawa dia ni pada dasarnya adalah orang Melayu, ya. Dan inilah saya rasa dilema hidupnya, ya, kerana hakikatnya sama ada dia suka ke dia tak suka, hakikatnya dia orang Cina, ya. Dan dalam soal Cina ke Melayu bagi saya memang tak penting, ya. Yang penting ialah Islam, ya. Dan kalau kita kaji sejarah pun sebenarnya pada hakikatnya orang Melayu di Semenanjung, di tanah Melayu telah mendapat banyak bantuan daripada kerajaan Cina dinasti Ming, ya, yang zaman Admiral Cheng Ho dan sebagainya, di mana kerajaan Cina Ming ini telah menjadi sebagai pelindung kepada Kesultanan Melayu di Melaka dan melindungi kerajaan itu daripada serangan daripada Majapahit dan juga daripada Siam, ya. Itu merupakan satu hakikat sejarah yang walaupun tak diketahui ramai tetapi tidak boleh dinafikan, ya. Lalu tak ada sebab dia perlu rasa malu bahawa dia orang Cina dan dia terpaksa nak buktikan dia ni lebih Melayu daripada orang Melayu lah. Kadang-kadang kita baca tulisan dia ni sampai kita naik kesian pada dirinya, ya. Hakikatnya persoalan nak turunkan salib ini, nak menghalang orang Kristian daripada menyambut hari kebesaran keagamaan mereka dengan cara mereka, itu adalah satu tindakan yang tidak wajar, ya. Kalau Perdana Menteri tak nak hadir, jangan hadir lah. Tapi kalau nak hadir, lepas tu nak minta supaya diturunkan salib, lepas tu nak buat doa selamat lah apa dan sebagainya, nak menjadikan sambutan Kristian ini tidak kurang Kristiannya, saya rasa itu satu perkara yang memang tidak wajar. Dan saya rasa Datuk Seri Najib pun sendiri pun dah sedar, dan itulah di antara sebab mengapa dia pun sekarang ni dah kata, oh itu bukan arahan resmi lah, itu datang daripada pegawai-pegawai dia lah dan sebagainya. Tapi benda ni perlu kita jelaskan. Ini bukan soal kita nak ambil hati mana-mana pihak, ya. Hakikatnya Islam ni merupakan satu agama yang mempertahankan dan melindungi hak orang bukan Islam, ya, untuk mengamalkan agama mereka, ya. Ini hakikatnya. Kalau kita lihat pada kisah Saidina Umar Al-Khattab, ya, apabila Palestin itu dibebaskan, ya, dan nak masuk ke Baitul Muqaddis, akhirnya bila Saidina Umar datang daripada kota Madinah sampai ke Baitul Muqaddis, ya, patriark gereja di Baitul Muqaddis itu menjemput Saidina Umar masuk dalam gereja untuk berbincang, ya. Tak adalah Saidina Umar kata, oh boleh tapi turunkan salib dululah, ya, awak ni pun jangan pakai baju sebagai patriark lah dan sebagainya. Agama dia berhak lah untuk mengamalkan agama dia, ya. Bila Saidina Umar duduk di dalam gereja itu, gereja yang dikenali sebagai Kanisah Al-Qiyamah ini, yang masih berada di Al-Quds, tiba-tiba masuk waktu asar, Saidina Umar beritahu pada patriark ini, tuan, saya dah masuk waktu sembahyang, saya nak sembahyang, mana
boleh saya semayang. Ya, patriark ini kata semayang sajalah di mana kamu berada, iaitu di dalam gereja itu. Ya, Saidina Umar kata tidak boleh. Ya, dia kata kalau saya semayang di dalam gereja Tuhan, umat Islam pada zaman yang akan datang, kalau dia dengar bahawa saya semayang dalam gereja Tuhan, mereka akan jadi gereja ini sebuah masjid. Ya, dan dengan itu Saidina Umar dia keluar, dia semayang di luar masjid, di luar gereja itu. Dan sekarang ini kalau kita pergi memang adalah masjid Saidina Umar di tepi Kanisah Al-Qiyamah ini. Ya. Ini menunjukkan sikap toleransi, ya, yang diberikan, bukanlah toleransi sebenarnya. Ini merupakan sikap menghormati hak, ya, orang bukan Islam untuk mengada tempat ibadah mereka, untuk mengamalkan agama mereka dan sebagainya. Ya, memang saya lantang, ya, dalam persoalan ini. Saya lantang dalam persoalan ini kerana saya tahu bahawa selama ini orang bukan Islam, khususnya orientalis barat, memberikan satu gambaran bahawa Islam ni kejam, Islam ni zalim, Islam ni tak mengiktiraf hak orang bukan Islam, Islam ni paksa orang bukan Islam masuk Islam, Islam ni menghalang orang bukan Islam daripada mengamalkan agama mereka dan sebagainya. Ini semua tak benar. Ya, saya tahu orang UMNO dianggap begitu. Mungkin Redwan T pun dianggap ajaran Islam begitu. Saya cukup kecewa, ya, dengan Redwan T ni. Dia ni sepatutnya orang Cina yang masuk Islam, sepatutnya dia menjadi sebagai jambatan, ya, pada masyarakat Cina, supaya orang Cina ni nampak dia, dengar cakap dia, ya, lihat keadilan Islam yang terpancar daripada kewibawaan dia. Dia mampu menarik orang Cina datang masuk Islam, ya. Tetapi sebaliknya dia nak tunjuk dia ni lebih Melayu daripada Melayu, maka akhirnya dia ni menjadi sebagai, ya, minta maaf lah, ya, sebagai penghalang, ya, menyebabkan orang Cina semua takut nak masuk Islam. Kerana apa? Kerana kalau masuk Islam kan jadi macam Redwan T, ya, tak hormat bangsa dia sendiri, tak hormat keturunan dia sendiri, ya. Inilah masalahnya, ya. Lalu Islam ni dia ajar kita untuk hormat, ya. Ada hak, orang bukan Islam ada hak, walaupun dia kecil, walaupun dia peratusan yang kecil. Apa yang kira peratusan ni? Adakah Islam ni dia kira hak awak, kalau awak ada 30% maka hak awak lebih, kalau awak hanya 10% maka hak awak kurang, ya. Itu dapat daripada buku kitab mana, ya. Ni kita jangan cakap atas dasar akal semata-mata. Kita kena rujuk kepada kitab-kitab, kita kena rujuk kepada usul fiqh, kita kena rujuk kepada dasar-dasar pemerintahan Islam yang menjamin hak orang bukan Islam. Itulah hebatnya Islam. Itulah sebabnya mengapa kita yakin Islam itu agama yang benar, kerana ia melihat masyarakat ini sebagai masyarakat yang berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, dan ia cuba menangani keadaan hakikat masyarakat itu dengan memenangi hati-hati manusia atas dasar-dasarnya yang adil, ya. Ni yang mungkin saudara Redwan T dia tak faham-faham, ya, sehingga dia menganggap bahawa bila kita nak tunjukkan keadilan Islam, kita ni, ya, macam seolah-olah khianat kepada Islam ataupun orang Melayu, ya. Ini bukan isu khianat, bukan isu politik. Ini isu apa sebenarnya ajaran Islam dan hak yang dijamin oleh Islam itu sendiri, ya. Kalau kita ni sebagai umat Islam kita dapat menghayati itu, saya yakin, ya, sama ada kita ni Melayu ataupun kita ni Cina, ya, kita ni akan menjadi sebagai cahaya, ya, sebagai cahaya dalam dunia yang penuh kegelapan, sehingga orang ni akan tertarik kepada Islam melalui kita, ya. Tapi kalau kita tak mampu menghayati Islam, sama ada kita Cina ataupun kita Melayu, kita ni akan menjadi sebagai orang yang menolak manusia lain daripada kebenaran Islam. Na'udzubillah min dzalik, ya. Lalu itulah yang saya nak jelaskan, bahawa persoalan ini bukan persoalan nak menang undi ke apa ke. Apa yang penting bagi kita, kita nak supaya manusia dapat lihat apa sebenarnya sikap dan pendirian Islam berhubung dengan persoalan agama-agama lain dan hak orang-orang bukan Islam untuk mengamal agama mereka. Saya mengatakan dengan penuh keyakinan, Islam mempertahankan hak-hak mereka ini, ya, dan Islam membenarkan dan membela hak ini, ya, bukan berusaha untuk menyekat, melarang, ya, dan sebagainya.
Dan apa salahnya kalaulah pegawai-pegawai Datuk Seri Najib terlanjur, maka Datuk Seri Najib meminta maaf bagi pihak pegawai-pegawainya yang telah mengganggu gugat sambutan keagamaan orang-orang Kristian. Apa salahnya kita mengakui bahawa itu satu tindakan yang tersilap, yang tidak wajar dan bercanggah dengan prinsip yang dijamin oleh Islam. Lalu dengan itu kita akan dapat menyampaikan risalah Islam yang sebenar. Tapi ini kalau kita nak fikir ego kita, tak nak tunjuk mengalah, bahawa kitalah yang berkuasa, kitalah yang ramai, maka tenggelamlah mesej Islam itu. Ini yang saya harap kita semua faham, bahawa kita ni bertanggungjawab untuk menzahirkan imej dan mesej Islam yang sebenar, bukan nak tunjuk gah kita. Kalau nak tunjuk gah kita, jangan cakap pasal Islam. Wallahu a'lam.